Dunia ni adalah sesuatu yang disebut permulaan. Sesuatu yang permulaan. Tak payahlah nak bangga sangat dengan dunia ni, walau sekaya mana pun, setinggi mana pangkat pun, dia baru permulaan. Nak tahu siapa betul-betul tinggi, siapa betul-betul mulia, siapa betul-betul kaya, tengok akhirat. Akhir nanti. Macam mana tu, risau juga kadang-kadang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau sempurnakanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urus setia pengajian Raudatul Muslimah Masjid Al-Falah. Yang saya hormati dan semuliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana waktu-waktu seumpama ini Allah Taala kurniakan kepada kita untuk berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada pagi ini sebagaimana biasa kita teruskan lagi 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini muka 104. Betul ya? Al-hadisul khamis was salasun. Hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35. An Sayyidina Qatadah bin Nu'man qala, ya, daripada Sayyidina Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan, idza apabila, tapi diterjemah di sini sekiranya. Kerana iza ni kadang-kala dia diterjemah dengan waktu, menunjukkan kepada waktu sekarang dan akan datang. Ada tempat-tempat tertentu ia diterjemah dengan ia sebagai berfungsi sebagai huruf syarat. Huruf syarat. Apa makna huruf syarat? Huruf yang menunjukkan syarat. Dan boleh diterjemah sekiranya atau jika. Tetapi merujuk juga kepada waktu. Idza, apabila, atau sekiranya, ahabballahu 'abdan, Allah mencintai seseorang hamba. Hamahu, dia akan melindunginya. Hamahu dunya, dia akan melindunginya daripada dunia. Daripada dunia. Apabila Allah cinta pada seseorang, Allah akan lindungi seseorang itu daripada dunia. Dalam kurungan tu dia dah bagi tahu sikit dah. Lindungi daripada dunia, apa maksudnya? Fitnah dunia. Fitnah dunia, iaitu ujian-ujian yang ada di dunia ini. Kama, sebagaimana, yahmi ahadukum, sebagaimana dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, menjaga atau melindungi seseorang, sebagaimana seseorang, minta maaf, sebagaimana seseorang maridahu, dia melindungi sakitnya, atau diterjemah di sini lukanya, alma, daripada terkena air. Kalau kita ada luka tak boleh kena air, maka kita betul-betul jaga luka tersebut atau sakit tersebut, kita jaga betul-betul. Kerana ada jenis luka-luka yang tertentu ni, dia akan kalau kena air dia mudarat, maka kita betul-betul jaga, sehingga dalam bab wuduk pun dibenarkan bertayammum. Kita belajar kan,
Ni kita dah belajar dah. Kalau dah belajar kira okey lah. Tak payah urai. Ada sakit-sakit yang memang tak boleh kena air. Kalau tidak dia makin mudarat. Habis nak ambil wuduk, tayamum. Bahagian mana? Bahagian tu sahaja. Maka inilah salah satu daripada bukti Allah cinta pada seseorang, Allah sendiri akan melindunginya. Maknanya sebelum ni kita belajar hadis, ada hadis yang kita kena buat amalan tertentu, maka Allah mencintai kita. Dan hadis ni pula kita belajar keadaan seseorang bila mana dia berada pada situasi tersebut, itu bukti Allah cinta padanya. Apakah keadaan itu? Allah lindunginya daripada fitnah dunia. Kita lihat sekejap apa fitnah dunia, muka surat 105 tu. Dunia dah tahu kan? Apa makna dunia? Dunia ni dia ada beberapa maksud secara bahasa. Dari sudut bahasa Arab. Bahasa Arab ad-dunya. Bahasa Arab yang lain ialah dunia ni disebut dalam bahasa Arab yang lain antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa perkataan. Lupa pula dah. Ada perkataan disebut aula. Dunia ni adalah sesuatu yang disebut permulaan. Sesuatu yang permulaan. Tak payahlah nak bangga sangat dengan dunia ni, walau sekaya mana pun, setinggi mana pangkat pun, dia baru permulaan. Nak tahu siapa betul-betul tinggi, siapa betul-betul mulia, siapa betul-betul kaya, tengok akhirat. Akhir nanti. Macam mana tu, risau juga kadang-kadang. Hari ni kita nampak orang ni kaya, ni jutawan, ni bilioner, ni pangkat besar, ni pangkat ni. Tengok akhir nanti. Ada orang ni pula kita tengok biasa saja dia. Bahkan kita tengok dia miskin, dia fakir. Tapi akhirat tengok. Siapa yang betul-betul kaya? Kerana dunia tu adalah permulaan. Ya. Sebab tu Allah lindungi seseorang itu daripada dunia. Maksudnya daripada fitnah dunia. Apa makna fitnah dunia? Ujian dunia. Apakah ujian dunia? Berbangga-bangga dengan dunia. Dengan apa yang ada. Dia tak tahu apa yang ada sekarang ni, belum tentu lagi itulah hakikat dia berada. Kalau hari ni dia mulia, adakah di akhirat dia betul-betul mulia juga? Wallahu a'lam. Kita tengok orang-orang kafir kan, orang sanjung dia, orang muliakan dia. Tu kita boleh tengok terang-terang lah. Dia kafir, dia musyrik, dia macam-macam dia buat pada Allah Ta'ala, dia langgar itu, dia langgar ini, tapi dia satu dunia menyanjung dia. Ya, kalau dia datang, subhanallah, orang akan sambut dia besar-besaran. Kalau panggil jemput dia, orang akan bayar kan. Ada dulu pernah Malaysia ni dipanggil, nama apa yang penyanyi tu? Ya, Richie belakang dia. Ronald Richie. Tahu juga ya? Oh, tahu juga. Kan? Satu saya baca paper juga pada masa tu. Saya tengok, tahu. Tahu juga kan? Memang kena tahulah. Ni dunia nak kiamat dia pun tak tahu apa lagi ni. Berapa 7 juta kau bayar dia. Satu lagu 1 juta gitu. Lebih kurang, maknanya bayar dia dengan segala-galanya. Tapi dia kafir. Akhirat tengoklah dia di mana. Kalau dia tidak mati, kalau dia mati dalam keadaan kafir. Sebab tu kadang-kadang kita kena faham juga, orang kafir ni masuk neraka tak? Kita kena jawab kalau dia mati kafir. Jangan cakap orang kafir masuk neraka semua. Jangan. Ada dalam satu ayat Quran suratul Baqarah juzuk yang kedua. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ni, wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati kafir. Tu kena bimbang juga. Habis kita orang Islam ni masuk syurga apa? Kalau mati sebagai seorang muslim yang mukmin. Berapa ramai juga ada orang yang murtad. Wal iyazubillah. Tapi apa yang saya nak fahamkan untuk diri saya, untuk kita semua pada pagi ini, ialah bukan masalah dunia, masalah fitnah dunia. Dunia tak bersalah, dunia tak memberi mudarat kepada kita, tapi kita terfitnah dengan dunia. Ujian dunia, salah satunya berbangga dengan apa yang dimiliki sekadar di dunia. Sekadar apa? Sekadar permulaan. Dunia ni juga disebut, baru saya ingat, dana'ah. Apa makna dana'ah? Sesuatu yang membawa kepada kehinaan sebenarnya. Sebab dia bentuk ujian. Dan ujian ni ada yang lulus, ada yang tak lulus. Ada yang lulus, jadi mulialah dia. Kalau yang tak lulus, hinalah dia.
Ada juga yang disebut dunuwun. Apa makna dunia? Dunuwun, sesuatu yang segera dan dekat. Sekarang, ya sekarang. Tapi kalau yang ada sekarang, belum tentu boleh dibawa sampai ke akhir. Sebab benda tu benda sekarang saja. Benda segera. Benda segera kan cepat hilang. Ya. Itulah dunia. Dan beberapa istilah-istilah yang lain, darul fana, suatu tempat kehidupan yang fana, yang binasa. Apa makna binasa? Dia tak kekal. Sihat tak kekal. Cantik pun tak kekal. Ya, tak payahlah usaha nak terus cantik, tak payah. Merugikan masa. Saya nak usaha terus cantik, ustaz. Tak. Selagi mana duduk di dunia, dia sampai masa tak cantik. Tak boleh kata tak cantik, kurang cantik. Tahu tu. Dia makin kurang. Sebab dunia dia fana, darul fana. Macam kita juga orang lelaki, tak payahlah berbangga. Hari ni memang sadarlah tengok 20 tahun, 30 tahun lagi. Nak tengok sadar lagi ke tak. Dia tak akan kekal. Sebab tu tak payah berbanggalah dengan apa yang ada pada hari ini. Bersyukurlah. Bukan berbangga, bersyukur. Bukan kata, habis macam tu ustaz, kita tak payah pandang apa-apa. Tak, kena lihat diri kita itu dari anugerah Allah. Maka, bersyukurlah apa yang ada. Berterima kasih dengan Allah. Itu maksudnya bersyukur. Baik, kita baca di sini insya-Allah. Setelah kita faham apa makna dunia. Dan apa yang dengan makna dunia tadilah, dia memberi maksud ada di sebaliknya ujian. Dunia merupakan medan fitnah. Medan atau lapangan fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Yang dijadikan Allah sebagai ujian terhadap hamba-Nya. Kita kena ingat bahawa isteri itu pun ujian, anak itu pun ujian, suami itu pun ujian. Maka tempat tu kena banyak-banyak bersabar. Sabar ajalah. Sabar, betul. Ialah dunia, kita ni lah salah satu daripada, dia panggil apa? Kehidupan dunia. Yang ada di dunia. Sebagaimana kita kata harta itu ujian. Habis yang memiliki harta tu, yang mengurus harta, semua ujian. Dalam Quran menyebut bahawa anak-anak kita tu pun adalah ujian pada kita. Maka sabarlah dengan mereka. Kerana dia ujian untuk kita. Siapa suruh lahirkan anak? Tak nak anak, tak dapat anak, nak pergi sana, pergi sini. Minta ayat tu, minta ayat ni, dapat anak, sudah pening pula. Alah, gitulah ujian. Baik, tak ada ya? Tak ada pun ujian juga. Tengok orang sebelah, subhanallah seronoknya dia. Kita rasa nak juga. Lepas tu nak pula nak ramai. Kan nak ramai. Kenapa anak ramai? Sebab Rasulullah suka anak-anak yang ramai. Tapi kita kena menunggu saat-saat ujian. Makin ramai, makin banyak ujian. Allah, gitulah ya. Maka disebut di sini, ayat yang kita baca lagi sekali. Sebelum ni pun dah ada satu ayat yang kita baca. Di sini kita baca, wamal hayatud dunia, dan tidaklah hidup dunia. Sebab tu Allah Ta'ala bila mana dicerita pasal dunia yang memberi ujian pada kita, disebut hayah, hidup dunia. Bukan dunia itu semata-mata, tapi hidup di dunia. Illa, melainkan tidaklah kehidupan dunia, melainkan laibun. Ia adalah suatu permainan. Walahwun, ia permainan pula, permainan yang sia-sia ditulis di sini. Lahwun, dan hiburan yang melalaikan. Sebab tu nak berhibur bukan tak boleh, tapi jangan sampai hiburan yang melalaikan. Hiburan yang melalaikan itu diistilahkan dalam bahasa Quran lahwun. Berhibur boleh, memang boleh. Jangan biarkan hati kita terus bersedih. Tapi hidup dunia ni, dia ada waktu. Waktu bersedih, sedih je lah. Nikmatilah hidup dalam kesedihan itu. Tapi di saat sedih, jangan kita rasa hidup ni akan terus sedih. Dia akan ada waktu-waktunya gembira. Waktu saya dulu kadang-kadang kita lah setelah mungkin tuan-tuan dan puan-puan lagilah banyak pengalaman dalam kehidupan kan. Betul ya? Alhamdulillah. Betul lah. Dia pengalaman ni umur. Pengalaman ni umur. Saya dulu kadang-kadang kita kan, dulu contohlah, barangkali. Saya dulu buat warak lah barangkali lah. Pura-pura warak. Tapi memang betul berjalan tunduk. Saya tu kalau jumpa orang perempuan saya cari jalan lain. Ni warak tahap apa tak tahulah. Rupanya bukan begitu. Itu ayat Quran. Bukan begitu. Akhir sekali kita tengok, dia ni kenapa kuat ketawa. Orang ketawa pun kita rasa sebab kita diam kan, diam. Ketawa pun perlahan, tutup ketawa. Bukan. Akhir sekali kita faham hidup ni. Di saat kita tengok orang gembira, biarlah dia gembira. Di saat kita tengok dia ketawa, biarlah dia ketawa.
Ya itulah, cuma ada adab ketawa tu kan. Setiap benda ada adab. Ketawa pun kena ada adab. Jangan terbahak-bahak tenganga-nganga depan orang. Kan tak boleh. Tapi kita, kalau dia terlebih lah kan, dia terlebih lah. Mungkin ada waktu orang ketawa ni kadang-kadang kalau kelakar sangat dia terlebih juga. Dia sampai keluar air mata. Ketawa apa itu? Ketawa ke menangis sampai keluar air mata tu. Biarkanlah, mungkin itu saat dia ketawa. Mungkin waktu-waktu lain dia banyak menangis. Akhir sekali kita hargai orang. Jangan kita tengok, kenapa dia ni macam ni. Contoh kita tengok orang tak dedah aurat kan. Kita kata mungkin saat tu dia belum sedar, mungkin satu hari dia lebih hebat pada kita, dia tutup aurat dia. Itu lagi mudah lah. Sebab hidup dunia ni dia tak kekal. Kita hari ni macam hari ni kan. Hari ni datang kuliah, alhamdulillah. Jumaat depan belum tentu. Kok Allah bagi berubah pergi apa tempat-tempat tak adalah kan. Tapi harap-harap taklah begitu. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan terlalu kita rasa, kerana ini dunia. Sama juga kalau kita tanya, kenapa ustaz saya sekejap begini, saya sekejap begitu, sekejap begini, sekejap begitu. Itulah dunia. Maka sebab itulah doalah pada Allah supaya kita tetap dalam orang-orang yang soleh dan soleha. Tetap beriman. Itu bimbang. Kerana itu hidup dunia. Kalau nak berhibur boleh, tapi jangan melalaikan diri kita daripada Allah. Waladarul akhirah, dan dar al-akhirah. Dar ni kita nak terjemah apa ya? Rumah boleh, tempat tinggal boleh. Dia terjemah di sini negeri akhirat. Dar tu asal makna, kalau balad tu negeri, dar tu tempat kediaman di akhirat. Khairul lil ladzina yattaqun, lebih baik kepada orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal untuk berfikir atau untuk memahami? Akal untuk memaham. Jangan terjemah afala taqilun, apakah kamu tak ada akal? Ya, ada orang terjemah mudah. Afala taqilun, apakah kamu tak ada akal? Tak, mana ada manusia tak ada akal? Semua manusia ada akal. Cuma dia pakai tak pakai akal dia. Ya. Saya pernah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, lembu tu pun dia tak ada akal tapi dia ada otak. Dia pakai tak otak dia? Dia pakai. Mana dia makan besi-besi masjid tu? Mana ada? Dia tahu besi dengan rumput. Tapi ada orang ni yang tak guna akal, besi masjid tu dia curi. Jangan main-main. Kan? Cakap tu dulu. Okey, pada asalnya dunia dijadikan oleh Allah agar dapat manusia beramal dalam mencari bekalan untuk kembali ke akhirat. Itu asal tujuan dicipta dunia, untuk kita hidup di sini. Tujuannya untuk kita beramal dan mencari bekal untuk kembali ke akhirat. Sebab tu kadang saya masih ingat guru saya kata, apa saja yang kamu buat, apa saja yang kita buat, pastikan dia jadi bekal untuk akhirat. Jangan pastikan dia jadi beban untuk akhirat, ataupun dia jadi azab untuk akhirat. Wal-iyazubillah. Semoga Allah membimbing kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, allazi khalaqal maut wal hayah. Ayat ni dah selalu kita baca ya, surah Al-Mulk ayat 2. Allazi, dialah Tuhan yang khalaqa, yang telah mencipta al-maut, mencipta mati, wal hayah, dan mencipta hidup. Dengan Allah cipta mati dan hidup itulah kita sekarang hidup. Dan sebelum ni pun kita mati ni ada dua maksud. Satu maksud dia hidup dan dia mati. Satu maksud sebelum tu dia tidak ada. Sebab mati tu tak ada. Lama tak nampak dia kat mana, dia dah tak ada dah ke? Ya, dia dah tak ada. Apa maknanya? Dia dah mati. Jadi sebab tu dimulakan perkataan maut terlebih dahulu. Sebab kita asalnya tak ada. Jangan cakap kita asalnya dah ada. Tak, kita sebelum ni tak ada. Habis sekarang ni, ya, kita baru ada. Kita hidup. Siapa yang adakan kita dan hidupkan kita? Allah. Maka dialah Allah. Liyabluwakum, dengan tujuannya untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan dia? Wahwa, dan dialah Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Ghafur, yang maha perkasa. Di sini dia tulis membalas amal kamu. Al-Aziz, Al-Ghafur, yang maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Alangkah beruntungnya bagi golongan yang mendapat kecintaan Allah. Ya Allah mencintainya, beruntunglah dia. Ni pun boleh minta. Kita belajar ni, kita nak buat amal. Amalan ni boleh Allah cinta kita. Amalan ni Allah cinta kita. Tapi puan-puan jangan lupa, minta langsung dengan Allah. Ya Allah, Engkau jadikan aku ni, ya Allah, orang yang dicintai oleh-Mu, ya Allah. Doa, minta. Ya, sebab Allah kata dah, ud'uni astajib lakum. Ya, saya secara kesimpulannya, dalam banyak-banyak kaedah minta lah yang paling mudah. Minta aja dengan Allah. Nak jadi orang bertaubat, minta dengan Allah. Nak bangun malam, minta dengan Allah. Nak berpuasa, minta dengan Allah.
Nak jadi hati tu sabar, minta dengan Allah. Ya Allah, Engkau jadikan aku ni orang yang penyabar, Ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan aku ni orang yang bersyukur, Ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan aku orang yang saleh dan salihah, Ya Allah. Ya Allah, mintalah semua. Ya, apa sahaja. Dan minta tu selalu duk minta. Dalam keadaan apa sekalipun kita mintalah dengan Allah. Salah satunya minta Allah mencintai kita. Tetapi bagi tahulah, ya walaupun aku tahu aku tak layak, Ya Allah. Ya, tapi walau bagaimanapun, ya kita teringin untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dipelihara kehidupannya daripada kebinasaan fitnah dunia. Dan kalau kita nak tahu, salah satu Allah cinta pada kita, Allah jaga kita daripada fitnah-fitnah, ujian-ujian dunia. Maknanya hati kita ni tidak condong sangat kepada kemegahan, ketinggian, kehebatan, kemasyhuran. Sebab benda tu semua fitnah dunia. Apa makna fitnah dunia? Ujian dunia. Cuba tanya siapa yang tak nak masyhur? Betul kan? Ada. Saya tak naklah ustaz, saya biasa-biasa saja. Kalau kita manusia yang kita kata normal kan, mesti nak masyhur. Nak followers berapa ramai? Ya, kalau apa? Kalau online, berapa orang nak suruh kita, orang tengok kita? Ni berapa ni? 3 ke apa? Kita kan tak masyhur sangat. Ada ustaz-ustaz masyhur, selebriti. Kita ni 3 orang. Buka-buka, mula-mula buka Facebook, lepas tu online sekejap. Dah setengah jam duduk 3 orang, tutuplah online. Tak payahlah kan. Tak apalah. Ya, tapi walau bagaimanapun, insan kita ni sebenarnya begini kaedah dia. Kalau kita tak nak masyhur, Allah Ta'ala akan masyhurkan kita. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi kata apa? Man tawadu'a lillah. Siapa-siapa yang tawaduk kerana Allah, dia rendah diri. Dia tak menonjol walaupun dia layak menonjol. Dia tak ke depan walaupun dia layak ke depan. Allah Ta'ala akan angkat dia suatu hari nanti. Rafa'ahullah, Allah akan angkat dia. Bila mana Allah angkat dia, tak ada siapa boleh tandingi dia. Contoh Rasulullah. Rasulullah ni siapa? Anak yatim je. Anak yatim, orang pun tak nak susukan dia. Ibu-ibu susu ni tak nak ni. Cuma pilih yang lain. Yang tu nasib je. Kalau tidak balik tangan kosong, terpaksa ambil je. Terpaksa ambil je. Kenapa? Kerana dia dah tak ada ayah. Kalau upah pun tak banyak. Maknanya dia ni tak ada. Ya. Pak saudara dia pun tak pandang pada dia. Tak nak ikut dia. Maka semua ni, kaum dia Mekah pun menolak dia, menghalau dia, terpaksa keluar pergi ke Taif. Tapi sampai satu masa Allah angkat dia, maka tidak ada sesiapa yang boleh. Sebab tu kita ni kalau orang hina kita, tak apalah, biarkanlah dia hina pun. Sebab kalau kita mulia, kita tak akan rendah dengan kehinaan. Kalau kita dimuliakan oleh Allah, kita tak akan rendah. Tetapi orang yang hina, walaupun dimulia-muliakan, dia tetap hina. Kalau Allah hina dia, dia tidak akan mulia walaupun sesiapa pun yang memuliakan dia. Sebab tu kadang-kadang hidup ni mudah saja. Tapi kita tak tahulah kenapa. Sepatutnya, mungkin kita manusia lah kan. Kadang-kadang, biasalah. Dia orang hina kita, orang kata kat kita, okey, terima kasih. Dia kata kat kita apa? You ni kenapa yang bodoh sangat ni? Alhamdulillah, terima kasih, memang air tak cedik mana pun. Rasa dia lagi menggelupur rasanya. Nak cakap apa lagi? Hidup ni biasa ya. Tapi kadang-kadang hati kita itu bermasalah. Jadi masalah sebenarnya ialah di hati ni. Sebab tu hatinya sedikit tidak berpaling daripada Allah. Tu hati tu. Saya bincang situ, saya nak sebut yang perkataan tu. Hatinya sedikit pun tidak berpaling daripada Allah. Walaupun memiliki kekayaan segala isi dunia. Mereka inilah golongan yang berjaya. Sebaliknya Allah memberi amaran terhadap golongan yang terfitnah terhadap dunia sebagaimana firman-Nya. Yang inilah ya. Yang ni banyak kali dah kita baca, saya terus terjemah sepintas lalu. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kana abaukum, sekiranya bapa-bapa kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara mara kamu, wa azwajukum, ya pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, ahli keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun taksyawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, rumah tempat tinggal kamu yang kamu rasa selesa, kamu rasa redha, selesa, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, ya minallahi wa rasulih, nak dibandingkan dengan cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu kamu, kata Allah. Allah bagi amaran.
Tunggu kamu ni, Allah senarai satu-satu ya. Ayah kita, anak kita, saudara mara kita, apa lagi, pasangan kita, keluarga kita, harta benda yang kita usahakan. Kemudian tijarah, yang ketujuhnya ialah perniagaan yang kita usahakan dan bimbang akan kerugiannya, dan tempat tinggal. 8 benda ni. Biasanya orang ni cinta pada benda ni lah, cenderung kepada benda ni lah, mengutamakan perkara ini. Lebih 8 ni, lebih kamu cintai minallah, nak banding dengan cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggu kamu, kata Allah ya, hatta ya'ti Allah bi amrik, sehingga datang azab Allah ataupun keputusan Allah yang Allah akan seksa kamu. Allah akan seksa kita. Wallah, dan Allah la yahdil qaumal fasikin, tidak akan sekali-kali memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maknanya sekarang ni dalam hati kita ni masing-masing kena ada 3 cinta. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta jihad fi sabilillah. Ni 3 cinta ni. Dan 3 cinta ini melebihi cinta-cinta kita kepada yang lain. Cinta tak pada suami, cinta. Nak banding dengan cinta kepada Allah, Allah lagi tinggi. Cinta kepada Rasul, Rasul lagi lebih. Ahab, lebih. Bukan kata tak boleh cinta isteri, cinta suami, cinta anak-anak, cinta ibu bapa. Bukan tak boleh. Boleh. Kerana manusia itu salah satunya hidup ni manusia itu akan bahagia kalau dia bercinta. Kalau dia membenci, cinta lawannya benci, maka dia akan derita. Kalau hidup dalam membenci, kebencian, mesti hidup dalam kecintaan. Ya. Cinta kerana apa? Cinta ni kerana Allah. Sebab tu ada 2 kan, ada 7 golongan tu. Salah satu golongannya ya Allah akan payungi akhirat. Rajulani, 2 orang. 2 orang ni kenapa? Dia mencintai di antara satu dengan lain. Kerana Allah, bukan kerana orang ni tak kerana Allah. Ijtama alaihi, dia jumpa kerana Allah. Wa tafarraqa alaihi, dia berpisah kerana Allah. Maknanya ada dalam senarai. Hidup ni dengan cinta, bukan dengan kebencian. Tapi bila mana kita bercinta sesama makhluk, maka jangan mengatasi cinta kita kepada Allah dan Rasul, dan perjuangan di jalan Allah dan Rasul. Itu selesailah insya-Allah ya. Harap-harap kita faham. Insya-Allah, moga-moga Allah bagi kita faham. Baik, hadis yang ke 36, muka surat 107. Anin Nabi, daripada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Inna, sesungguhnya, izama al jaza, sesungguhnya ganjaran yang agung, ganjaran yang besar, ma'a izamil bala, akan datang bersama ujian yang besar. Ya. Cuma di sini saya nak perjelas sikit. Ni kita faham dah. Macam mana nak dapat ganjaran yang banyak, yang besar? Maka dia berserta dengan ujian yang besar. Jadi kalau datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ujian-ujian yang besar, maka bersedia untuk redha, kerana tuan-tuan sedang bersedia untuk dapat ganjaran yang besar. Kita ni, kenapalah ustaz, saya diuji berat ustaz, orang lain taklah macam saya. Allah nak bagi sesuatu yang lebih besar, nak banding dengan orang lain. Tak nak. Ganjaran nak, ujian tak nak. Kan? Yang ni saya yakin tuan-tuan boleh faham lah. Macam orang berniaga lah kan, lagi besar modal dia, lagi untung besar kan. Betul? Saya tak tahulah dah, tuan-tuan ada pun kata betul. Ya, kita berniaga yang modal kecil ni, ya, modal berapa? 100, untung 1 juta. Ada mana ada. Mana akak lagi faham kan? Saya tak faham yang ni. Tapi yang kita tahunya orang cakap macam tu. Rupanya kaedah dia sama. Nak dapat apa? Syurga Firdaus. Tunggulah. Kalau ucapan kita nak syurga. Saya masih ingat Syekh saya sebut, kenapa Nabi Ibrahim sampai ke tahap itu ujian dia. Dalam banyak-banyak ujian apa yang paling berat bagi Nabi Ibrahim? Sembelih anak. Api biasa je, api. Ya, sembelih anak. Ingat ada perempuan tu kan, bila mana dicampak orang dalam ashabul ukhdud tu. Penghuni parit tu. Dia campak.
Bila mana raja ambil anak dia nak campak, dia mula tergugat. Mula tergugat. Dia kan ada anak tu, baru anak dia bercakap dengan dia. Kalau dia tak ada masalah, campak je lah. Demi keimanan kepada Allah, campaklah aku dalam neraka. Ada astagfirullahalazim. Dalam parit tu. Cepat sangat neraka, astagfirullahalazim. Kemudian pegang anak dia nak campak, baru dia tergugat. Ibu ni diuji dengan anak sudah. Gitulah. Kalau uji dengan diri kita sendiri tak ada masalah lagi. Boleh kan? Allah. Saya nak sebut sikit di sini perkataan. Di sini ya. Tadi kita belajar bab dunia. Dunia ni ujian. Ujian tu dalam bahasa Arab fitnah. Adapun bala ni dia musibah. Musibah. Dia lebih kepada bukan ujian dalam bentuk umum. Ujian ni umum. Kalau kita tak tahulah dalam bahasa Melayu, tapi kalau bahasa Arab, fitnah kita pun terjemah ujian lebih umum. Senang pun ujian. Susah ujian. Tapi senang-senang ujian juga. Sakit ujian. Sehat-sehat. Sehat pun ujian juga. Jadi sehat dan sakit itu dua-dua tu ujian. Senang dan susah ujian. Yang tu namanya fitnah. Bahasa Arab. Kalau bala dia lebih kepada ujian dalam bentuk musibah. Benda yang apa makna musibah ni? Sesuatu yang ditimpakan ke atas kita, yang membebankan kita, yang memberatkan untuk kita tanggung. Lebih kepada sakit, susah, kehilangan, ya, banjir, apa semua sekali. Itu lebih pada begitu. Maka semakin besar ujian tu, musibah itu, maka semakin besar Allah sediakan kepada kita ganjaran. Dan kalau kita nak tanya apakah ganjaran yang paling besar? Ganjaran yang paling besar ialah kita dapat bertemu Allah di syurga. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Ya, kita dapat bertemu Allah, melihat Allah dalam syurga. Lepas tu kalau di Hadramaut Yaman ada satu doa yang selalu dibaca pagi dan petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak silap bukan setakat pagi petang, setiap waktu rasanya. Doa tu terkandung ialah Allah marzuqna nazara ila wajhikal karim. Panjang kat atas tu, panjang lagi lah bacaan dia. Antara akhir-akhir doa tu, Allah marzuqna, ya Allah kerezekikan kepada kami ya Allah, an-nazar ila wajhik, memandang kepada wajahmu yang mulia. Ni nikmat yang paling besar. Jadi rupa-rupanya Allah uji kita makin berat sebab Allah Ta'ala nak bagi kita bertemu dengan dia di syurga. Kenapa? Kerana manusia ni bila mana sampai satu titik yang dia tak mampu lagi berikhtiar, berusaha melakukan apa-apa, dia balik sepenuhnya pada Allah. Kita ni sebenarnya masih ada tempat. Susah sikit cari siapa? Cari suami, cari mak, cari kawan, kan? Sakit cari doktor. Betul kan? Jadi selama mana kita masih ada tempat bergantung ni, dia tak sampai kepada satu noktah yang betul-betul kita ni lemah, lesu, letih. Jadi Allah turunkan kita, Allah bagi kita. Kenapa? Sampai satu noktah Allah nak seluruh hidup kita serah pada Allah. Ketika itu Allah nak. Tapi kita ni masih berbelah bahagi lagi. Betul, samalah kita semua. Kenapa Allah matikan? Tengok Nabi kan, Allah matikan ayah, Allah matikan ibu bonda dia, Allah matikan datuk dia, Allah matikan isteri dia. Kemudian dia pun naik jumpa dengan Allah. Dia nak bebaskan kita daripada segala pergantungan. Kan kita duk baca Allahus Samad. Allahus Samad, Allahus Samad. Cuma saya tertinggal tadi Nabi Ibrahim ni, tertinggal sikit yang saya nak cerita tadi. Nabi Ibrahim ni kenapa dia uji ke tahap itu? Apabila disebut idh qala lahu rabbuhu aslim, dan ingatlah ketika mana Tuhannya berkata kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserahlah kamu sepenuhnya kepada aku. Dia jawab apa? Aslamtu li rabbil alamin, aku telah serah diriku sepenuhnya kepada Tuhan sekalian alam. Setelah itu Allah uji dia dahsyat. Kerana dia telah serah diri dia kepada Allah, maka Allah uji dia sedahsyat-dahsyatnya untuk dia kembali seluruhnya. Kerana apa? Kerana cakap bolehlah.
Cakap aku dah serah diriku kepada Allah seluruhnya. Allah nak cakap A, aku akan kata A. Allah kata halal, aku kata halal. Allah kata haram, aku akan tinggalkan. Ya ke? Atau ada waktu-waktu tertentu tergugak juga kita. Macam orang cakap lah kan. Orang cakap, macam mana? Dia kata duit ni kalau sikit tak apalah. Kalau orang letak kat kita 10 juta depan kita ni, tak terbeliak biji mata kita. Orang cakap, saya pun tak tahu, kita pun tak pernah. Apa dia nak bawa kat kita. Tapi nak bagi tahunya ada orang tertentu tu sampai tahap masa dia itu okey lagi lah. Kalau dia diuji, datang seorang perempuan macam rupa bidadari, macam mana? Ada ke macam bidadari? Jangan. Batu jangan minta ujian. Ya Allah engkau ujilah aku. Jangan. Tak payahlah. Ya. Tak payahlah. Ya Allah engkau ujilah aku, ya Allah. Kita kalau boleh, ya Allah kalau engkau nak uji aku sikit-sikit sudahlah ya Allah. Tapi kalau dah uji sikit je lah ganjaran pahala. Okeylah, lambat ni baca kat sini, kita teruskan. Dia mengaji tak boleh lambat. Ya, kalau nak hurai hadis ni pun kita boleh hurai 2 jam pun tak apa. Ya, banyak perkataan-perkataan yang boleh ni, yang boleh dihurai. Baik, wa annallah wa innallaha, dan sesungguhnya Allah iza ahabba qauman, apabila Allah mencintai satu kaum, ya, satu golongan manusia, ibtalahum, maka Allah akan uji mereka. Hum di sini, kauman di sini menunjukkan ramai. Ramai. Maknanya kalau Allah uji kita satu keluarga, ramai bahasa Arab 3 ke atas, dah dikira hum. Huwa, huma, hum. Mereka, ramai. Anta, antuma, antum. Kamu, ramai. Ramai bahasa Arab dia panggil jamak. Ya, mufrad, musanna, jamak. Jamak ni 3 ke atas. Ya, kalau ada anak kita dah 3 orang, ramailah tu. Saya tak ramai ustaz, 3 je. Ramailah tu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu tak tahu. Bahasa Melayu berapa ramai? Bilangan dia. Baru kita kata ramai. 5 baru ramai. 10 ya? Sudah. Ni khilaf dah ni. Khilaf baina. Ya, betul-betul dalam bahasa kita orang Melayu ni. Ramainya anak dia. Berapa? 5. 5 ya? Kira dah ramai lah ya? Sekarang. Arab kalau ikut bilangan kaedah, bukan bilangan anak, bilangan kaedah 3, tak kira lah apa-apa pun. 3 ke atas kira ramai, kira banyak. Dah kira ramai, kira banyak. Jadi apa maksud? Maknanya kalau kita isteri kemudian ada anak seorang, maka kan ramailah. Maka Allah uji keluarga itu. Maka tanda keluarga itu dicintai oleh Allah. Iza, apabila ahabballah, wa innallah, sesungguhnya Allah iza ahabba, apabila Allah telah mencintai qauman, satu kaum, sama juga satu taman. Banyak sangat ujian kat taman kita, maka Allah mencintai orang taman itu. Ujian. Tapi jangan sampai terpedaya dengan ujian itu. Tak apalah kita duduk dalam ujian ni je lah. Ujian mesti dilalui, ditempuh. Faman radiya, maka sesiapa yang diuji kemudian dia redha. Dia redha dulu bahawa segala-gala adalah dari Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita terlupa kita dari Allah, maka segala yang datang kepada kita adalah dari Allah. Bukan dari diri kita. Maka bila mana dari Allah, redha je lah. Macam sekarang, puan-puan, saya pernah sebut dulu sebelum ni, puan-puan ni yang jadi perempuan ni ada pilih sendiri nak jadi perempuan. Siapa yang tentukan puan-puan lahir sebagai orang perempuan? Redha tak? Ke tak puas hati jadi perempuan? Macam kita juga orang lelaki. Ada kita pilih sendiri nak jadi lelaki? Mana ada? Kita lahir dah Allah cipta kita lelaki. Redha je lah. Jangan duk sibuk nak jadi maknyah dan sebagainya. Redha. Baik, kalau sebelum ni kita lahir ni pula jadi anak siapa sekarang ni? Anak siapa? Anak ayah kita lah, anak ayah. Jangan duk fikir anak siapa saya ni ustaz. Kita ni anak ayah kita dan mak kita. Mak kita, ayah kita nama apa? Itu masing-masing punya cerita lah. Redha tak itu mak dan ayah kita? Ke tak puas hati? Redha je lah. Kalau tak puas hati pun, rasa nak apa? Tak boleh dah. Rasa nak tukar mak lain lah, ayah lain lah. Nak lahir lagi sekali. Nak lahir lagi sekali. Kemudian nak tunggu sampai besar ni pula. Tak payahlah, redha je lah.
Kemudian lahir kat mana dulu? Lahir negeri mana? Tak puas hati. Saya tak puas hati Ustaz jadi orang Johor. Saya tak puas hati jadi orang Melaka. Sebab orang Melaka ni dia panggil apa? Oh, redha je lah. Itulah yang terbaik untuk kita. Tak adalah tu contoh je lah. Jangan terasa pula orang Melaka. Redha je lah. Itulah yang terbaik. Kemudian Melaka tu kan dia luas. Lahir kat mana pula? Masjid Tanah. Tak nak Masjid Mahligai. Lahir kat situ. Macam kat Selangor. Lahir kat mana? Kat Sabak Bernam. Okey lah. Lahirlah juga kitanya. Tidak ada benda yang paling berharga ialah Allah lahirkan kita ke dunia. Kenapa? Dengan sebab tu kita ke syurga. Kalau kita tidak lahir, di mana-mana anak siapa, tak ada apa kita tempat ke dalam syurga. Jadi kalau sebelum ni kita redha, kenapa Allah bagi kita sikit sahaja ujian? Kenapa tak redha? Apa masalah kita sebenarnya? Yang lain kita boleh redha, yang ni tak boleh redha. Apa masalah kita? Apa yang kita tak faham sebenarnya? Cakap mudahlah, samalah saya pun. Akhir sekali kita renung balik, ya Allah, apa masalah aku sebenarnya? Apa masalah sebenarnya? Redha je lah. Faman radiyah, tapi apa balasan? Faman radiyah, sesiapa yang redha, falahu, baginya ar-ridha, baginya redha Allah. Rupa-rupanya Allah nak tengok, Allah uji kita, Allah nak satu perkataan di hati kita, satu perasaan redha, maka Allah redha dengan kita. Kalau dah redha, apa balasan yang besar itu? Syurga. Waman sakhita, sesiapa yang sakhita, apa makna sakhita ni? Marah. Siapa yang marah? Redha lawannya marah. Jadi kalau orang nak faham apa makna redha, redha ni tak marah. Sebab lawan dia tu, perkataan lawan dia. Maka falahu sukht, baginya kemurkaan daripada Allah. Dia nak marah siapa? Dia diuji, dia nak marah kat siapa? Siapa yang datangkan ujian pada diri dia? Allah. Kalau dia marah, nak marah kat siapa? Kat Allah lah. Dia ingat Allah tak boleh marah balik. Ni tengok ni. Kalau dia murka, dia marah, Allah juga murka balik pada dia. Lagi besar, lagi dahsyat kemarahan dan kemurkaan Allah. Kerana murka itu akan dibawa ke neraka. Allah waliyazubillah. Ya, moga-moga Allah Ta'ala bantu kita. Kita tak boleh nak lari daripada ujian dalam kehidupan ini. Sama ada ujian senang, ujian susah, ujian sihat, ujian sakit, tak boleh. Kerana itulah situasi hidup yang kita kena lalui. Sebab tu kadang-kadang di saat seperti kita belajar balik, macam tu rupa-rupanya. Di saat kita nak kena sedih, sedih je lah. Di saat kita nak kena menangis, menangis je lah. Di saat kita nak kena berdiam, kita berdiam je sekejap, satu tempoh masa, ambil je lah. Sebab tu kadang-kadang kita suami kan, kadang-kadang kita, nampalah banyak cakap ni isteri kita ni, biarkanlah dia, waktu tu dia bercakap, kita dengar je lah. Betul. Waktu tu dia marah kat kita dengar je lah, biarlah dia marah, kerana waktu tu memang dia marah. Jangan, kenapa you marah kat I? You ingat I tak boleh marah kat you juga? Tak payahlah, tak payah. Jadi marah campur dengan marah, meletuplah rumah tu. Ya. Sama juga kalau suami marah, relax. Suami sedih, relax, biarlah dia sedih dulu. Jangan pergi pujuk dia. Sebab itu waktu dia bersedih, dia sedang menikmati kesedihan. Betul. Subhanallah, kalau kita faham kan, kata faham hidup ni, saya baru belajar juga, baru nak faham. Oh macam ni, barulah kita, oh macam ni guru kita ajar kita, oh baru nak faham. Ya? Macam kita nak menangis kan, kita menangis, lepas menangis tu kan selapang kan. Lapang, oh macam ni rupanya. Kalau macam tu, lama dah kita menangis. Kita duk tahan buat apa? Ya, jangan tahan. Oh macam ni hidup, macam tu lah. Allah, mudah rupa-rupanya. Kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Macam zalim, kita yang menzalimi diri kita. Sebab tu Allah ajar doa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami dah zalim diri kami. Rupanya yang banyak khianati diri kita adalah diri kita sendiri. Yang banyak menyusahkan diri kita adalah diri kita. Tapi kita duk sibuk salahkan orang lain. Kenapa? Kenapa kita sibuk salahkan orang? Kita duk sibuk salahkan orang. Lagi pedih. Ya, lagi rasa apa? Rasa kecewa. Sebenarnya kita kena kecewa dengan diri kita. Kerana kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri. Bagaimana jaga diri kita? Tenang je lah. Tenang. Kan kita kan dari Allah. Segala datang itu dari Allah. Maka kembalikan balik diri kita kepada Allah. Orang susahkan kita, biarkan dia, itu dia punya pasal. Tapi kita dengan Allah.
Kalau kita nak dapat pahala banyak lagi, ya Allah, Engkau maafkanlah dia, ya Allah, dia sakitkan hati aku, ya Allah, memang aku sakit hati aku, ya Allah, tapi biarkanlah dia, ya Allah, maafkanlah dia, Engkau sembuhkanlah hati aku, ya Allah. Kan kita bawa balik pada Allah, Allah yang menyembuhkan hati kita. Ya, kalau kita duk sibuk dengan dia juga, lagi sakit hati. Memang dia lah yang menyakitkan hati kita. Tapi sebenarnya Allah datangkan dia untuk sakitkan hati kita supaya kita kembali pada Allah, Allah sembuhkan kita. Dan kita dengan Allah. Itu lagi bahagia. Baru ni ada seorang dia cakap kat saya Ustaz, alhamdulillah saya diuji sampai satu masa, alhamdulillah saya sekarang dah bebas Ustaz, saya rasa bebas. Saya rasa bebas daripada suami saya rasa bebas daripada, bebas tu bukan bercerai tak. Bebas daripada anak-anak saya. Jadi saya rasa lapang dah sekarang ni. Suami saya cakap apa kat saya pun relax dah. Bagus akak, bagus. Ni ahli syurga ni, insya-Allah, dengan izin Allah. Bila anak-anak buat apa pun, mama ni dah nyanyuk ke? Oh sedap cakap anak-anak kan. Bila yalah. Dah memang nak nyanyuk dah pun. tak ada lah. Sabar tu dia akan bawa tenang. Sabar tu kena tahan lagi. Tahan lagi. Sabar ni terasa tapi tahan. Ni tak ada dah. Dia panggil tenang, lapang, redha ni. Redha ni apa makna? Tak ada rasa apa-apa. Ya? Dia dah bagi pada Allah dah. Dia kata apa kat kita? Biar aku dah dengan Allah fokus. Aku nak pergi kepada Allah, aku nak dapat redha Allah, aku nak masuk syurga Allah, aku nak pandang wajah Allah, aku nak senang-senang dengan Allah, aku nak berbahagia dengan Allah. Tak ada dah. Tapi sebelum tu Allah tekan habis-habisan. Yang tu yang tak tahan tu, yang tu kena minta dengan Allah. Ada orang ni dia kata, saya Ustaz, kalau suami ni, apa benda suami tak cakap kat saya? Kalau binatang tu habis dah senarai binatang, tinggal kat bawah lagi apa? Kuman aja tak cakap. You ni macam kuman. Semua habis dah, yang besar-besar. Tapi nak sampai ke tahap itu. Tapi janganlah kita sampai ke situ. Biarlah sekarang kita dah buat keputusan. Lagi lebih cepat hati kita redha. Hidup ni lalu je lah, dah. Waktu-waktu yang ada ni lalu je lah. Solat, baca Quran, apa, benda-benda yang musibah, yang buruk-buruk ni dah ketepi-ketepikan. Biarkanlah. Jangan terkesan apa-apa. Baru kita faham, inilah wali-wali Allah. Patutlah mereka dipilih oleh Allah menjadi wali, menjadi kekasih Allah, kerana mereka dah tak peduli, yang penting adalah Allah. Tapi sebab tu kita tanya beginilah. Ni saya sebut ni apa yang saya bagi tahu, untuk apa yang saya belajar, baru saya faham sikit-sikit. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah lama faham, mungkin kita baru nak faham, maka kita berkongsi. Ya, akhir sekali Syekh saya dia kata apa? Suami penting tak? Penting. Tapi mana lebih penting? Suami dengan Allah. Allah, apa maksud? Allah yang cipta suami itu. Kalau Allah tak cipta suami, tak ada suami itu, maka yang lebih penting Allah nak banding dengan suami. Tapi jangan pula buat sesuatu yang tak sepatutnya. Bukan begitu maksud dia. Tapi kalau suami cakap kepada kita sesuatu sampai tergurih hati kita, relax aja lah. Yang penting Allah. Itu poin dia. Suami, isteri penting tak? Penting. Isteri ni penting. Kalau tidak, tak adalah zuriat kita. Ya, tak payah berbangga lah kan. Ya. Duduk sorang-sorang ramai zuriat. Ada? Tak ada lah. Ya, mana boleh. Isteri penting. Dia jaga kita, dia jaga masak dan sebagainya. Tapi yang penting lagi Allah. Jadi kalau isteri buat hal sikit-sikit, biasa je lah, relax je lah, tenang. Lepas tu, baru kita faham. Saidina Umar kan, garang dia. Isteri marah kat dia, dia dengar je. Sepatutnya mesti dia cakap lah, you ni cakap banyak ni, you kenal I ni siapa? Dulu Rasulullah tu I nak bunuh. Ingat you hari tak boleh bunuh? Sudah. Kan Rasulullah tu dia nak bunuh dulu. Kalau setakat isteri dia pancung aja. Memang dia kejap-kejap nak buka pedang. Ingat kan peristiwa kalau kita belajar, kejap-kejap dia buka pedang. Wahai Rasulullah, biar aku pancung aja. Wahai Rasulullah, biar aku pancung. Semua dia nak pancung orang ni. Bahkan sekadar isteri dia tengking aja, diam. Tapi dia dengar. Kerana dia dah faham apa Rasulullah ajar kat dia.
Dia dengar. Yang sahabat tu datang mengadu kena marah kat isteri pun dia kata dengar aje lah. Dengar aje lah. Sama juga perempuan dengan suami, dengar aje lah. Masa dia marah, dengar aje lah. Jangan jawab, jangan apa, dengar. Ya, sebab tu masa dia marah, biarlah dia menikmati kemarahan dia. Seronok juga belajar macam ni. Tapi macam ni lah. Macam ni lah. Tapi kita je yang duk kalut. Sama lah saya pun kalut. Kenapa ni, kenapa tu, kenapa ni, kenapa, subhanallah. Apa masalah kita sebenarnya yang kita belum faham? Kalau kita tak faham, kita nak harap anak kita faham. Mak pun tak faham lagi, ayah pun tak faham lagi. Saya nak suruh anak saya faham kehidupan, Ustaz, biar dia tahu makna. Habis kita pun tak faham lagi makna kehidupan. Jadi anak kita lagi lah. Kita yang 50, 60 ni pun terumbang ambing lagi. Nak suruh anak kita jalan lurus. Lepas tu duk marah ke anak lebih-lebih. Kita yang lebih-lebih. Betul ya? Gitulah. 108. Tak sempat. Ingat nak baca 3 hadis. Saya baca syarah dia. Hadis yang ke-37 tu, terkejut kalau puan-puan baca. Dah baca kan? Terkejut tu. Hadis tu. Orang lelaki kalau dia baca separuh, senyumlah dia. Kalau baca separuh. Okeylah, kita lihat 108. Orang yang beriman kepada Allah pasti memiliki keyakinan. Ya. Apa makna iman? Iman itu adalah rasa percaya kepada Allah, rasa yakin kepada Allah. Maka pasti memiliki keyakinan bahawa segala sesuatu berlaku itu di atas ketentuan dan kehendak Allah. Ni yang kena tanam dalam hati kita. Segala benda yang berlaku atas ketentuan dan kehendak Allah. Yang perlu dihadapi oleh setiap mukmin. Nak tak nak, suka tak suka, itulah apa yang telah Allah takdirkan dan tentukan kepada kita. Kenapa? Kerana kalau kita sendiri nak tentukan hidup kita, nak buat pilihan ke atas diri kita, sampai hari ni tak ada apa-apa dalam hidup kita. Saya pernah sebut kan, kalau kita dipilih-pilih untuk jadi lelaki ke jadi perempuan, saya rasa sampai sekarang tak mampu nak pilih. Kejap pilih lelaki, kejap pilih. Nak jadi lelaki ke jadi perempuan? Kalau jadi lelaki kena jadi ketua keluarga, banyak kerja. Tapi jadi perempuan pula kena beranak pula. Nak jadi lelaki kan nak jadi perempuan. Akhir sekali tak jadi-jadi gitu. Kemudian okeylah, pilihlah jadi lelaki lah. Nak jadi anak siapa pula? Pilih. Tentu sendiri. Anak siapa je? Anak raja ke? Anak PM? Anak orang kampung ke? Anak orang bandar? Anak orang kaya ke? Anak orang miskin? Pilih. Okey, dah jumpa dah. Pilih ayah. Ibu-ibu. Pilih ibu pula. Ayah dah ada. Nak ibu yang mana? Arab? Ibu orang Arab? Mak orang Arab? Mak orang... Sudah. Okey, pilih. Kemudian nak lahir kat mana? Nak lahir kat Arab? Kat Europe? Kat Asia? Kalau Allah tak tentukan kita... Kemudian nak kahwin. Nak kahwin dengan siapa ya? Sebab tu jodoh dari Allah kan. Allah dah jodohkan kita dengan dia. Terima je lah. Jodoh dulu ke kahwin dulu? Kita ni kahwin sebab ada jodoh. Tak, jodoh dulu baru kahwin. Manakala kita kahwin tu, itulah jodoh. Jangan faham, alhamdulillah kita dah kahwin, ada jodoh kita ya. Tak, memang jodoh dulu baru kahwin. Jodoh tu dari siapa? Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tanya, kenapa I kahwin dengan you dulu ya? Kalau I kahwin dengan orang lain? Tak payah cakap macam tu, sia-sia sahaja. Tapi dah nak marah cakaplah macam tu. Tapi kalau dia cakap kat kita diam je lah. Sebab dia belum masuk alam takdir dan ketentuan, dan menerima takdir dan ketentuan itu. Betul? Okeylah. Baguslah tuan-tuan dan puan-puan ni cepat betul. Okey, cepat faham. Allah, kalau Allah biarkan kita pilih sendiri, sampai hari ni tak tahu ke mana hidup kita. Nak kahwin dengan siapa, nak duduk kat mana, nak lahir di mana, nak sampai umur berapa. Agak-agak puan-puan betul-betul nak umur berapa kalau Allah bagi pilih? Betul-betul umur berapa nak? Sampai kiamat. Sampai kiamat ni bongkok berapa agak-agak? Kita tengok yang 100 tahun tu pun dah bongkok 3. Kalau 1000 tahun bongkok berapa? Bergulung, kalau berjalan bergulung gitu, naklah macam tu. Lepas tu kalau 100 tahun berapa kedut? Kedut berapa? 100 tahun. Wajah ni.
Kalau sampai kiamat, tak tahulah semua, tak tahulah berkedut macam mana. Sebab tu Allah Ta'ala dia bagi tempoh pada kita sampai masa matilah. Kalau tidak pun anak kita nak jaga kita sampai berapa anak kita? Ya. Maka okeylah, bagilah pada Allah Ta'ala, dia yang tentu, itu yang terbaik. Macam itulah. Dah faham dah, alhamdulillah. Maka redalah dengan apa segala-galanya. Moga-moga Allah Ta'ala hadiahkan, anugerahkan dalam hati kita semua ya pada pagi ini ya dengan merasa satu sifat redha. Ya, redha dengan makna yang sebenar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ia merupakan latihan terhadap keimanan seseorang kepada Allah, iaitu bagaimana interaksi hubungan hati seseorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah menghadapi ujian daripada Allah. Nya tu kembali pada Allah. Apakah dia akan redha atau sabar, ataupun dia memberontak terhadap takdir Allah. Ya, di sinilah bersangka baik kepada Allah memainkan peranan. Jadi macam mana cara dia nak sampai ke tahap sabar, ke tahap redha? Ya, redha lagi tinggi tak banding dengan sabar. Ada setengah orang, ada setengah ulama, bukan orang, ada setengah ulama antaranya Imam Ghazali dan beberapa imam yang lain, ada setengah-setengah tu dia susun maqam. Redha ni dia panggil maqam. Apa makna maqam? Suatu kedudukan hati. Jadi hati ni maqam paling bawah dia panggil maqamut taubah. Hati yang berada dalam taubat, sentiasa menyesal, sentiasa bertaubat, sentiasa beristighfar. Dan dia naik kepada maqam sabar dan sebagainya, tawakal dan sebagainya. Kata setengah ulama kata maqam paling tinggi kedudukan hati seseorang ialah redha. Tapi ada setengah lain mengatakan yang paling tinggi adalah cinta, mahabbah, al-hub. Tu ada khilaf ulama. Ada yang kata maqam paling tinggi sekali redha, ada yang paling tinggi sekali adalah cinta. Kenapa? Kerana Nabi bawa dalam hidup kita ni, selain redha, Nabi bawa yang paling utama adalah cinta. Sebab tu setengah ulama kata Nabi lain bawa satu, Nabi Muhammad dia bawa dua. Nabi lain dia bawa risalah agama. Nabi Muhammad dia datang dia bawa dua, satu risalah agama, satu adalah risalah cinta. Sebab tu Nabi digelar Habibullah, kekasih Allah. Sebab tu Nabi adalah yang paling mencintai umat. Gitulah ya. Kemudian mana tadi? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di sini bersangka baik kepada Allah memainkan peranan penting. Maka tolong banyak bersangka baik dengan Allah untuk membawa hati kita kepada sabar dan redha tadi. Dalam mendidik hati orang mukmin tak kala diuji. Kerana Allah berfirman, biyadikal khair, dalam kekuasaan engkau lah wahai Allah, ya sahaja adanya segala kebaikan. Ya. Sebab tu ada orang ni dia beramal dengan perkataan khair. Datang kepada dia khair, baik-baik insya-Allah. Datang pada dia apa-apa, khair, baik. Maka segala benda tu baik. Kemudian Allah juga mendidik orang beriman. Ayat ni dah banyak kali kita baca ya. Wa asa, dan boleh jadi antakrahu syai'a, kamu benci, kamu tak suka kepada sesuatu. Wa huwa khairul lakum, sedangkan dia adalah baik untuk kamu. Berapa banyak benda yang kita tak suka, tapi itulah benda yang baik. Betul ya? Kita tak suka lapar, tapi lapar tu lebih baik daripada kenyang. Kalau kita faham, badan kita sehat, ruh kita jadi kuat, apa lagi? Pahala kita jadi banyak dengan Allah. Ada satu kitab tu, dia satu kitab kalau kita nak apa, dia tulis kitab tu, kitab ulama besar, kitab aulia. Saya ada baca kat madrasah saya tiap-tiap Jumaat malam. Risalah masalah Ar-Rasail Darqawiyah. Risalah Darqawiyah. Dia kata nak berjalan atas air, nak terbang ni benda paling mudah. Benda paling mudah. Apa amalan dia? Amalan dia banyak puasa dengan banyak bangun malam. Siapa yang banyak puasa, banyak bangun malam, sekadar dia nak terbang, nak jalan atas air, itu benda mudah. Benda susahnya ialah bab kerohanian dalam kita menuju kepada Allah. Nak jadi makrifah, nak syuhud, menyaksikan Allah, musyahadah dan sebagainya, itu susah. Tapi sekadar nak terbang tu, kalau tuan-tuan beramal, dia ada 3 amalan. Pertama, kurang makan, puasa. Yang kedua, kurang tidur, iaitu qiyam. Yang ketiga, kurang bercakap. Jangan banyak bercakap. Bercakap benda yang perlu. Sampai satu masa Allah bagi kita boleh terbang biasa je. Dia boleh terbang
pergi ke umrah. Tak payah beli tiket, tak payah vaksin apa, duduk-duduk tu. Tak payah booster, tak payah apa dah. Tu ya. Berjalan atas air biasa. Tu dia cakap apa? Apa yang aku bagi tahu ini, Allah menjadi saksi bahawa benda tu benda yang mudah, yang dia telah lalui benda-benda begitu. Tapi pernah dulu saya pengalaman dulu puasa. Puasa setahun. Sampai satu masa dia jadi naik. Kita pun pijak lagi di bumi. Jangan salah faham ni. Tak pernah terbang setakat ni. Kan? Jangan salah. Yang ni yang bahaya, payah. Tak payahlah. Ya. Tapi dia jadi itu. Allahu Rabbi. Takat tu dululah. Dia jadi fitnah. Bahaya. Dunia sekarang ni dia tunggu je. Kemudian dia fitnah lah. Ni beberapa fitnah-fitnah ni lah yang menyebabkan kita jadi sampai satu tahap macam ustaz-ustaz kita ni lah kan. Allah. Kita kadang-kadang kita mengajar bab ketuhanan kan. Kadang-kadang kita rasa, saya pernah satu ketika dulu, lama dah. Dia tak bagi saya mengajar. Mengajar apa? Mengajar Fatihah je pun. Mengajar baca Fatihah, ada buku saya tu. Mengajar tak boleh. Dia mengajar apa? Mengajar Fatihah. Mengajar Fatihah pun tak boleh. La haula wala quwata illa billah. Maknanya ada orang ni tak tahulah macam mana. Dia nak jawab apa akhirat nanti? Agak-agak dia nak jawab apa? Macam kita ni kan, kita mengajar supaya Allah cinta kat kita. Ada apa kita cerita? Tak ada apalah kita cerita. Yang ni pun tak boleh mengajar. Tak boleh mengajar. Dia nak jawab apa akhirat nanti? Dia nak masuk syurga mana agak-agak? Tapi benda-benda gini sensitif ni kan, agak sensitif, tak boleh sebut. Mengajar bab mengenal Allah, mengajar tauhid, mengenal Allah. Sikit lagi nak khatam dalam mengenal Allah. Kemudian tak boleh mengajar. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh ya. Dia nak jumpa Allah mana ke akhirat nanti? Subhanallah, benda-benda gini kadang-kadang kita rasa nak menangis. Kita cakap, tapi kita redha je lah. Ni kita ngaji kat redha. Redha. Jadi tajuk kita dah khatam lah sebab kita dah redha. Kan? Okey, muka surat terakhir tu 109. 109. Ni satu benda yang begitu sekali indah yang Nabi sebut untuk kita orang yang beriman. Nabi merasa takjub tu terhadap keadaan orang beriman sehingga Nabi bersabda, ajaban, amat menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, urusan orang mukmin. Urusan orang yang beriman kepada Allah terlalu menakjubkan, kata Nabi. Inna amrahu kullahu khairun. Kerana setiap urusan orang beriman ini, dalam apa saja urusan dia, dalam situasi apa keadaan dia, adalah baik. Khair. Semua baik. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak akan berlaku setiap urusan adalah baik itu kecuali hanya kepada orang mukmin. Orang mukmin ni situasi apa pun dia buat urusan kehidupan dia ni baik. Contoh macam mana? In asabathu sarra. Seandainya atau jika dia ditimpa atau dia mendapat sesuatu yang menggembirakannya, fasyakara, lalu dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itu adalah baik untuk dia. Ni keadaan pertama, dia dapat kegembiraan, dia dapat nikmat, maka dia bergembira dengan nikmat itu, dengan apa segala yang dia dapat. Syakara, lalu dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Wa in asabathu darra, dan seandainya ditimpakan ke atasnya kesusahan, sabara, lalu dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu adalah kebaikan pada dia. Dapat benda baik, nikmat, bersyukur. Dapat musibah, bersabar, maka dua-dua tu baik. Dua-dua tu dia akan mendapat ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kelebihan syukur dan sabar. Baik, syukur je lah. Kalau tak baik, sabar je lah dulu. Apa makna sabar? Tahan sekejap diri kita. Jangan buat sesuatu yang menunjukkan kita tidak sabar. Bimbang-bimbang dah jatuh jadi tak redha. Wallahu a'lam. Kita tangguh sini dululah. Kita ada ni berapa dia ni? 37. InsyaAllah dalam masa mungkin satu kuliah lagi ni mungkin habislah. Khatamlah kita.
Allah. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Di sini ada satu hajat daripada jemaah kita untuk doakan kepada anak Muhammad Adris Adris diberikan kesembuhan segera dari penyakit COVID. Allahumma salli alaihi wasallam. InsyaAllah kita sama-sama doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil alaihi ya Allah ala Muhammad Adris ya Allah dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihi al-awja' wal amrad wal asqam wal corona fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardahu ya Allah, Allahumma shfi mardahu ya Rahman, Allahumma shfi mardahu ya Rahim, Allahumma shfi mardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wasahi ajsadahu ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ya Allah ma laysa indana wa huwa indaka kasirun ya Wahhab fahab lahu wa lana syifaan ya Wahhab wa dawaan ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami berdoa khusus kepada Muhammad Adris ya Allah, dan kepada diri kami dan kepada sahabat-sahabat kami yang kalau di sana ada sakit dan sebagainya ya Allah, Kau turunkanlah kepadanya ya Allah kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah, keberkatan daripada keberkatan-Mu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga melindunginya ya Allah, merahmatinya ya Allah, menyembuhkan penyakitnya ya Allah, dan memberi kesihatan dan sepenuhnya afiat kepadanya ya Allah ya arhamar rahim. Timah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna doa'ana ammah wa salatana tammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.